Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan kita daripada Risalah 30 Teknik Tepat Tadabbur Al-Quran, dan kita masih lagi berada pada bab yang kedua, iaitu bab yang menerangkan tentang definisi tadabbur, perkara-perkara yang berkait dengan tadabbur. Last kita berhenti muka surat 46, sambungan kita muka surat 47 pada malam ni. Sambungan kita muka surat yang ke-47, sebab-sebab yang menghalang tadabbur Al-Quran. Jadi kita tengok muka surat 47 tu, apa yang ingin disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Dalam bahagian ni, penulis ada senaraikan 5 sebab kenapa satu orang tu dia terhalang daripada tadabbur. Kita tengok satu persatu. Okay, kita tengok muka surat 47. Dia kata terdapat banyak sebab yang boleh menghalang dan menjauhkan seseorang daripada mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Maknanya nanti kita akan tengok bukan hanya 5 sebab ni, dia ada banyak lagi sebab lain. Sebab penulis dia ambil sebahagian saja daripada apa yang ditulis oleh penulis lain. Antara buku yang dijadikan sebagai rujukan dan panduan untuk letakkan bab ni ialah buku yang bertajuk Afala Yatadabbaruna Al-Quran oleh Dr. Nasr bin Sulaiman Al-Amr. Buku ni dalam bahasa Arab lah, tebal, dan dia ada banyak senarai tentang benda-benda yang menghalang orang daripada tadabbur. Al-asbab al-mani'ah, sebab-sebab yang menghalang. Okay. Cuma dengan sebab dia nak ringkas, jadi dia sebut 5 saja. Okay. Yang pertama dia sebut muka surat 47 tu, wujudnya penyakit hati yang perlu dirawat dengan segera. Ini antara sebab yang pertama menghalang tadabbur Al-Quran. Nanti kita akan tengok lebih clear lagi apa beza tafsir, tadabbur, tilawah, supaya kita boleh nampak apa kepentingan tadabbur tu. Penyakit hati yang dia nak sebut sini ialah yang pertama riya, yang kedua hasad dengki, ujub dan selainnya, merupakan penyakit hati yang menghijab serta menghalang hati daripada tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala surah Al-Muddathir ayat yang keempat, Allah Ta'ala sebut wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Maknanya daripada ayat keempat surah Muddathir, dari segi zahir ayat, ianya menceritakan tentang kita perlu pakai pakaian yang bersih bila mana kita nak menghadap Tuhan, ataupun bila mana kita nak buat apa-apa urusan dalam hidup, khususnya lagi bila mana urusan tu berkait dengan ibadah. Okay. Cuma perkataan thiyabaka fatahhir itu juga disebut oleh para ulama yang bermaksud pakaian dengan makna hati yang menjadi bekas untuk menadah daripada
mutiara-mutiara Al-Quran. Sebab tu bekas tu kena bersih. Kalau bekas tu kotor, masuk benda bersih pun dia akan kotor. Apatah lagi kalau bekas tu tertutup. Sebab tu dia cuba sinkronizekan dengan penyakit hati tu. Sebab hati itu umpama bekas. Sebab ianya berkesinambungan daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, al-qulubu kal-aniyah. Hati manusia itu seperti bekas-bekas yang menadah hidayah Tuhan. Okay. Maksud zahir ayat ini adalah mengajar kita untuk membersihkan pakaian dengan air. Kita disuruh untuk membersihkan pakaian kita daripada kekotoran dan najis. Di samping itu, bersihkan dalam ayat ini juga bermaksud bersihkan hati. Itu general lah dia sebut. Okay. Sebab yang kedua, muka surat 48, halangan daripada urusan-urusan selain daripada menyibukkan diri daripada tadabbur. Ini mungkin lebih dekat dengan zaman kita ni. Wujudnya komitmen-komitmen, kerja-kerja yang menghalang dan mengurangkan masa kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Urusan-urusan yang boleh dimaksudkan dengan urusan dunia ataupun tumpuan lain kepada dakwah atau menuntut ilmu. Maknanya, dia nak sebut sini ialah manusia ada banyak urusan, profession kerja yang berbagai-bagai. Tapi walau macam mana sibuk pun orang tu, dia mesti kena ada waktu untuk dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dia yang memberi waktu. Sebab tu kalau kita menunggu waktu lapang untuk kita dapat tadabbur Al-Quran, maka ianya akan dapat kesan yang tak banyak. Dia tak beri kesan yang banyak lah. Okay. Sini kalau kita tengok, ada satu kitab yang menarik yang membahaskan tentang isu ini, iaitu kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar, bab yang ketiga, ada satu bab nama dia kitab Tilawatil Quran. Bab berkaitan dengan membaca Al-Quran. Itu dalam Al-Azkar. Dalam tu Imam Nawawi dia senaraikan beberapa kesibukan yang boleh dikira sebagai excuse khusus untuk orang tu kurang masa dia dengan Quran. Antaranya ialah jihad. Banyak turun ke medan perang, menyebabkan orang tu sibuk dan dia tak ada masa yang banyak untuk berinteraksi dengan Quran. Contoh sahabat yang sibuk dengan perang ni ialah Khalid Al-Walid. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, baik huraian Al-Quran ataupun hadis Nabi, jarang benar kita dengar daripada an Khalid bin Al-Walid, jarang. Paling banyak kita akan dengar daripada Abdullah bin Abbas, kita akan dengar daripada Abu Hurairah. Ni antara sahabat-sahabat yang memang banyak duduk di lapangan ilmu ni. Okay. Tapi Khalid Al-Walid, dia kurang hadis yang menyebutkan tentang dia yang dengar pada Nabi ataupun dia yang riwayat. Okay. Kesibukan dia tu ada manfaatnya untuk orang Islam, sebab dia adalah tonggak kepada kekuatan. Dia defense, dia pertahanan. Bahkan dia sendiri pun rasa ralat dengan sebab sibuknya dia di medan perang, sehingga dia kurang masa dengan Quran. Walaupun Nabi memberikan hak yang terbaik, kedudukan yang terbaik pada dia. Sebab tu kalau tengok di akhir hayat dia ni, dia ada rasa macam ralat sebab dia kurang. Dia tengok sahabat-sahabat lain pergi ikut halaqah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab Abdullah bin Abbas ni antara sahabat Nabi yang agak aktif lepas Nabi wafat. Dia menyampaikan banyak kefahaman-kefahaman pada para sahabat tentang Quran. Sebab Nabi pun sebut dia tu sebagai turjumanil Quran. Mana orang yang sangat fasih dengan ilmu berkaitan dengan Quran. Jadi ramai sahabat pergi, dan bila mana Abdullah bin Abbas huraikan ayat Quran, sahabat-sahabat ni dia boleh tangkap ayat tu dekat mana, latar ayat tu turun macam mana, siyak dan sibak. Siyak ni maksudnya keadaan sebelum dan keadaan selepas daripada ayat Quran tu turun. Dia orang mahir. Beza dengan Khalid Al-Walid ni, dia macam terawang-awang bila mana dia tengok orang lain. Dan dia lagi ralat bila mana dia wafat bukan juga sebagai seorang yang syahid. Dia wafat sebagai seorang yang biasa saja. Sebab dia mati di pembaringan, dia tak mati di medan perang. Sebab tu kalau tengok ketika mana zaman Umar Al-Khattab, walaupun Umar peringkat akhir pemerintahan dia tu, dia alihkan Khalid Al-Walid tu ke position lain. Dia ambil Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai
Pertahanan. Maknanya yang mungkin kita boleh sebut sekarang Kementerian Pertahanan lah kot. Sebab dia yang akan arrange semua peperangan, semua kekuatan dan ketumbukan orang Islam akan disusun oleh Khalid Al-Walid asalnya. Tapi dengan sebab ada beberapa isu, jadi Umar pun letak dia ke posisi lain. Antaranya Khalid Al-Walid ni dia tak berapa nak ikut protokol. Bila mana sampai musim haji, Khalid Al-Walid ni dia rasa nak buat haji pada zaman Umar. Pada zaman Abu Bakar pun dia buat perangai ni, cuma Abu Bakar tak ambil tindakan secara drastik sangat. Pada zaman Umar, ini yang disebut dalam Syiar Alam An-Nubala, bila mana berlakunya musim haji, bermula bulan Syawal sampai Zulhijjah, dia ni ada rasa nak pergi juga buat haji, tapi Umar arahkan dia duduk di persempadanan negara, tengok, jaga tentera Islam. Rabitah dia panggil, ikatan tentera-tentera Islam ni yang jaga border. Macam sekarang ni lah kita duk buat. Okay. Jadi dia ada rasa nak pergi. Dia fikir macam mana nak adjust supaya Umar tak perasan pergi buat haji. Dekat dengan hari wukuf, tiba-tiba dia sampai di tempat orang sedang berwukuf tu. Dia buat haji. Umar tak perasan, tapi ada orang sampaikan pada Umar, lalu dipanggil balik. Dengan sebab dia langgar arahan. Kalaulah waktu tu Umar kata orang serang Islam di persempadanan, siapa yang bertanggungjawab? Dia kata tak, dengan ijtihad aku, dengan pandangan dan taktikal yang aku ada, orang kafir ataupun musuh tak akan boleh masuk. Pada zaman Abu Bakar dia dah buat perangai macam tu, tapi Abu Bakar ni dia tak ambil tindakan, dia lembut. Sebab Abu Bakar ni dia pegang pada pesan Nabi, jangan alih position Khalid Al-Walid ni. Sebab macam-macam mana pun, selagi mana dia memegang urusan peperangan, maka kekuatan ada pada dia. Kekuatan ada pada dia. Sebab tu kalau kita tengok orang Rom dan Parsi, waktu jatuhnya Rom dan Parsi zaman Umar ni, orang Rom khususnya, mereka percaya bahawasanya Khalid Al-Walid ni dia ada sakti, dia orang yang lain macam. Antara kepercayaan karut yang berlega di kalangan non-Muslim pada waktu tu, di kalangan orang kafir, percaya bahawasanya Khalid Al-Walid ni dapat pedang daripada langit. Kerana pedang tu lah, selagi mana di tangan dia, dia tak akan kalah dalam medan perang. Cerita dia lebih kurang Tamim Sari dengan Hang Tuah lah kot. Okay, lebih kurang. Cuma nak katanya, orang pergi beritahu dekat Khalid Al-Walid, betul ke ada pedang? Dia kata pedang ni pun yang dah ke berapa bilah aku guna tak tahulah, patah. Maknanya tak ada. Memang itu ialah kekuatan dan taktikal dia. Cuma saya nak sebut, sebok dia tu disebut sebagai sebok yang okey. Kalau dia tak berapa pandai Quran pun, kalau sebok macam ni okey. Sebab dia ada kepentingan. Okay. Tu pun dia rasa ralat. Dia rasa ralat. Sebab nama dia, tuan-tuan tak akan dengar melainkan riwayat maghazi, riwayat perang saja ada. Riwayat tentang nak belajar salat, dia tak berapa nak ada. Dia mungkin belajar salat, tapi dia tidak menjadi perawi yang awal, tidak menjadi syahid yang awal. Kalau orang belajar hadis dia tahulah syawahid dan mutaba'ah ni. Okey. Cuma dia tak menjadi sahabat-sahabat yang berkeliling dengan Nabi selalu, sebab dia selalu berada di perbatasan negara ataupun selalu dihantar untuk perang. Okey. Jadi kalau kita ada urusan yang macam ni, tak ada masalah lah. Okey. Yang kedua yang dia sebut sini, antara urusan excuse yang dibenarkan untuk orang tu kurang baca Quran, ialah dia banyak menuntut ilmu-ilmu yang melengkapkan untuk dia faham Quran. Kerana ilmu yang dia belajar tu, dia taklah baca Quran banyak, tapi dia akan menghasilkan pemahaman Quran yang baik kepada dia. Contoh, dia belajar ilmu berkaitan dengan Arab dan sastra dia, bahasa Arab dan sastra. Okay. Walaupun orang yang belajar bahasa Arab, belum tentu lagi dia boleh memahami semua sastra dalam Al-Quran. Cuma nak kata, dengan adanya orang yang macam ni, dia akan menjadikan kualiti orang Islam berinteraksi dengan Quran, kajian-kajian baru berkaitan Quran boleh dikeluarkan. Sebab orang yang sibuk membaca, dia tak boleh keluarkan sesuatu. Dia baca yang saya sebut sini lah, baca je lah. Baca atas dasar nak ambil pahala daripada bacaan, bukan dia buat kajian dan penyelidikan daripada Al-Quran. Ini ada keringanan. Bahkan kau tengok dalam bab salat jamak dan qasar,
Ada sebahagian para ulama memberikan excuse kepada orang yang betul-betul sibuk dalam bidang ni untuk dia salat jamak dan qasar, walaupun dia salat jamak. Qasar taklah, qasar memang stick pada musafir. Okey. Untuk dia salat jamak dengan sebab kesibukan dalam penelitian. Ini benda normal lah kalau tuan-tuan tengok. Antara tokoh yang tulis tentang benda-benda macam ni, kegilaan para ulama dalam bab pembacaan dan penyelidikan ni, ialah Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Dia ada banyak tulis buku-buku tentang himpunan cerita-cerita luar biasa para ulama dalam proses menuntut ilmu ataupun kaji ilmu. Dua buah kitab dia yang terkenal, Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, dan yang kedua ialah Safahat min Sabril Ulama. Ini dua kitab yang kalau orang nak belajar ilmu agama, nak datangkan motivasi, nak kuatkan semangat dia, dua kitab ni antara kitab yang terbaik. Kita akan temui dalam tu ada para ulama yang masuk tempat dia belajar, masuk tempat dia study, masuk hari Khamis, keluar hari Sabtu. Keluar hari Sabtu tu ingat hari Jumaat, pergi dia masjid sebab ingat nak salat Jumaat. Dia tak tahu rupanya hari tu dah hari Sabtu dah pun. Sehari lebih duduk dalam tempat dia. Ini normal bagi orang yang terlibat dalam bidang-bidang yang kritikal. Sekarang ni orang sambung bidang postgraduate ke apa macam tu lah, tapi dia taklah struggle macam ulama' dulu. Cuma yang saya tengok dalam pengajian Islam ni, antara bidang yang memerlukan penelitian yang luar biasa, yang mungkin akan mengurangkan hubungan dia dengan pasangan dia, hubungan dia dengan anak dia, ialah bidang, orang kata apa, bukan edit lah, tahqiq manuskrip. Saya tak tahu bahasa Melayu apa yang seerti dengan perkataan tahqiq ni. Tahqiq ni mungkin analisis manuskrip lama. Yang ni perlukan penelitian. Saya ingat di Jordan dulu, kalau orang ambil bidang ni untuk peringkat PhD, Doktor Falsafah, tempoh paling singkat dia boleh habis 6 ke 7 tahun untuk PhD tu. Antara kos yang paling lama ambil masa. Sebab dia kena musafir banyak. Dia kena pergi ke Uzbek, ini tempat simpan manuskrip lama. Dia kena pergi ke Lisbon, dia kena pergi di banyak universiti-universiti yang tua dan tempat penyimpanan manuskrip. Dan dana yang dikeluarkan tu banyak lah. Okay. Ada seorang pensyarah yang saya kenal ni, dia terlibat dengan bidang ni. Sebab tu dia sebut, kalau orang bagi lagi tajaan untuk buat PhD, tahqiq manuskrip, kali kedua dia tak nak lah. Tak larat dah nak pergi. Cuma nak kata, bidang itu bidang yang crucial lah. Ini urusan dunia yang diuzurkan kalau dia kurang baca Quran. Tapi dalam masa yang sama, dia boleh tangkap orang baca daripada Quran tu. Maknanya kalau kita ada kesibukan yang seperti ini, dia diuzurkan oleh para ulama untuk kurang baca Quran. Diuzurkan. Tapi kesibukan lain dia tak ada alasan. Dia tak ada alasan. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, muka surat 48 juga, disibukkan dengan membaca atau menghafal Al-Quran lebih daripada tadabbur. Okay. Yang ni pun berkait rapat dengan zaman kita. Bila mana adanya sistem pantas untuk satu orang tu habis hafal Quran, kadang-kadang dia akan mengganggu perjalanan orang tu untuk dia berinteraksi ataupun dia create hubungan spiritual dia dengan Quran. Dia tak boleh nak buat. Dia mungkin hafal laju, tapi untuk dia meletakkan jiwa dan perasaan dia tu, dia tak sempat. Saya pernah tengok orang yang hafal Quran laju ni, zaman saya belajar dulu. Ada seorang pelajar perempuan tempat di Terengganu dulu, 30 juzuk tanpa ada pengalaman menghafal Quran, tanpa ada pengalaman. Maknanya bukan datang daripada sekolah yang pernah hafal Quran, lepas tu daftar situ hafal kali kedua. Yang jenis macam ni lajulah dia, sebab dia dah ada experience. Okay. Ni yang memang kosong daripada sekolah aliran biasa. Masuk hafal Quran, dia habiskan hafalan dia 7 bulan 20 hari, kurang pada 8 bulan. Laju. Tapi laju dia ingat, laju jugalah dia lupa. Itu jadinya. Dia habis muqarrah dia tu. Sekali hantar tasmik dekat ustaz tu jadi juzu, 2 juzu dia boleh. Okay. Tapi dia tak boleh nak create hubungan. Dia boleh, dia ingat, tapi dia macam gersang, orang kata apa, kosong. Dia tak sempat nak tengok makna satu-satu. Dia kira hafal macam hafal nak exam. Mungkin dia masuk pertandingan majlis hafazan apa semua, dia boleh menang,
Dia boleh tangkap ayat tu, tapi dari segi tadabbur dia tak ada. Ini juga antara sebab yang menghalang. Dan ini lebih bahayalah. Sebab orang yang duduk dalam keadaan macam ni, dia sedang rasa dia sedang ada hubungan dengan Quran. Tapi sebenarnya hubungan itu ialah hubungan yang surface. Maknanya permukaan yang sangat nipis. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, sebahagian manusia, muka surat 48, mendakwa bahawa memahami atau tadabbur Al-Quran bukan untuk semua orang. Okey, ini perangai sebahagian ahli agama yang mengeksklusifkan Quran dan isinya kepada golongan tertentu atas sebab ada kepentingan-kepentingan lain yang perlu dijaga. Benda ni pernah berlaku pada Kristian. Kalau tengok zaman gelap Eropah, ketika mana Kristian menguasai raja-raja Eropah ni, pemerintah-pemerintah Eropah ni, apa yang dia orang buat? Dia orang hadkan penyebaran dan pemahaman Bible dalam bahasa pertuturan orang Eropah, iaitu bahasa Inggeris ataupun bahasa Latin pada waktu itu. Jadi dia orang hadkan, dia orang jadikan bahasa tu khusus untuk orang yang duduk dalam bidang missionary je tahu. Maknanya orang yang nak belajar jadi padri tahu. Sehinggalah ada gerakan daripada kalangan padri juga yang menentang terhadap benda ni, iaitu Martin Luther. Waktu tu ialah sezaman dengan waktu kerajaan Islam di Andalus, yang kuat, yang hebat, yang bertahan sampai 700 ataupun 600 tahun tu. Waktu tu dakwah Islamisasi sangat kuat. Orang Islam masuk dalam bidang sains, buat research dan development yang begitu luas. Sebab itulah zaman tu kita akan tengok tokoh-tokoh macam Ibnu Firnas. Ibnu Firnas ni idea untuk adanya kapal terbang tu mai pada teori dia lah. Dia buat dulu rangka awal. Selain daripada tu ialah Ibnu Sina. Walaupun Ibnu Sina ni dia ada sedikit pertikaian lah. Dari segi jasa dia terhadap ilmu perubatan tak dinafikan, tapi dari segi akidah dia bukan daripada kalangan sunnah lah. Dia daripada kalangan Syiah yang melampau, ulat. Sebab dia pada waktu tu pun ada pengaruh daripada kerajaan Fatimiyah di Mesir pada waktu itu, yang memang dia punya base dia ialah Syiah pada waktu tu. Cuma waktu tu orang Islam, sehingga orang-orang Eropah dan padri bila mana tengok orang Kristian ni minat pada sains, dia orang kata ni geng-geng nak ikut teori Islam ni. Maknanya waktu tu ada je benda yang nampak macam canggih lebih sikit, orang akan tala pada Islam. Waktu tu zaman gelap Eropah. Sehinggalah datang Martin Luther. Martin Luther perjuangkan untuk membuka pemahaman Bible kepada bahasa pertuturan orang-orang Eropah. Dan berlakulah perpecahan dalam Kristian, sehingga keluarnya mazhab yang dikenali sebagai Protestan dalam Kristian. Cuma nak katanya dalam Islam pun adalah. Dia patah balik jadi mundur bila mana ada orang yang cuba nak blok. Sebab tu kita, negara kita ni pun mengalami fasa gelap macam ni juga, bila mana ada golongan-golongan tertentu yang menghalang Al-Quran itu untuk ditafsirkan. Dulu ada. Dan ada beberapa tokoh pembaharu yang cuba untuk lawan benda ni. Cuba untuk lawan, usaha untuk tak nak bincang Quran ni dalam-dalam. Sebab kau tengok kitab-kitab pengajian pondok dulu, antara kitab tafsir Quran yang agak terkenal ialah tafsir Nurul Ihsan. Itu antara yang terkenal lah, yang dijadikan sebagai silibus pengajian di masjid dan surau kuliah apa semua ni. Yang lebih pada tu lagi orang tak bincang. Sehingga datang Hamka dengan idea dia untuk lebih evergreen tafsiran Al-Quran itu, lebih membumi dan lebih kena pada titik realistik hidup. Okey, poin yang kelima, muka surat 49. Persepsi bahaya mengenai tadabbur Al-Quran. Okay, kita tengok apa yang dia cuba huraikan. Al-Quran ini diturunkan untuk difahami, diamalkan, ditadabbur dan selainnya. Maka mana mungkin seseorang yang mentadabbur Al-Quran menjadi sesat dan jauh daripada petunjuk. Oleh sebab itu, sesiapa yang mentadabbur Al-Quran semata-mata untuk mendapat petunjuk, maka akan dikurniakan jalan kebenaran. Okay. Ada persepsi yang negatif bila mana ada usaha untuk membuka program tadabbur ni. Zaman kita pun ada ni lah. Dalam beberapa tahun ni ada golongan-golongan yang rasa terganggu bila mana ada usaha sebahagian asatizah ni nak bagi orang faham Quran dengan cara yang lebih clear faham. Pecah satu kalimah demi satu kalimah, keluarkan buah-buah tadabbur, baca tafsir, lepas tu buat conclusion yang
Orang kata apa? Terpimpin lah, bukan conclusion ikut kepala otak sendiri. Sebab tafsir Quran ikut kepala otak sendiri ni pun tak boleh ada hadis yang dilarang, hadis yang melarang benda tu. Okay. Cuma nak sebutnya ialah usaha nak bagi orang cerdik, usaha nak bagi orang bila mana dia baca satu ayat, dia stop sekejap, dia fikir. Usaha tu tak disukai oleh sebahagian orang, sebab merasakan ianya boleh memberikan sesuatu yang lain lah, maknanya akan keluar movement lain, pergerakan ataupun wave lain, gelombang lain, dengan sebab ada usaha macam tu, terganggu. Kebiasaannya ada kepentingan yang nak dijaga, ataupun ada benda-benda yang dia rasa akan irritate dia, akan ganggu dia. Itu biasalah. Okay. Cuma yang dia sebut sini itu 5 benda yang menghalang tadabbur, orang tu boleh tadabbur Al-Quran. Cuma poin yang paling penting ialah poin yang pertama tu, iaitu bekas ataupun hati manusia yang sudah sedia terhalang, maka tak boleh buat bincang apa lagi lah, mana dia memang tak akan boleh dapat benda tu. Okay. Terus kita pada muka surat 50, perbezaan antara qiraah, tilawah, tadabbur dan tafsir. Saya tak baca satu persatu, saya cuma go through mana poin yang penting je lah. Okay. Qiraah dan tilawah, muka surat 50. Secara umumnya, qiraah lebih umum daripada tilawah. Berikut merupakan beberapa perbezaan antara qiraah dan tilawah. Qiraah maksud dia baca, tilawah pun bahasa Melayu dia akan terjemah baca juga. Tapi dari segi bahasa Arab pasti ada beza lah. Qara'a dengan tala itu dua perkataan yang memberi makna yang berbeza, impak daripada perbuatan tu. Dua-dua ambil mushaf tengok baca, tapi kesan daripada qiraah lain, kesan pada tilawah dia lain. Okey. Kita tengok apa yang dia cuba gariskan. Ada 4 poin penting. Qiraah menghimpun perkataan menjadi lafaz susunan huruf menjadi kalimah, sedangkan tilawah membentuk ayat. Ini menurut pandangan Syekh Dr. Fadal Saleh As-Samirra'i. Maknanya dia nak kata qiraat itu ialah kemahiran menyebut. Dia tahu tak apa benda yang dia sebut? Tak tahu. Dia boleh sebut. Dan dia boleh sebut dengan fasih. Boleh sebut dah, tapi tak tahu. Okay. Ini kebanyakan orang kita lah, orang Nusantara. Suruh baca Quran, boleh baca Quran. Alhamdulillah, sistem pengajian Quran di Nusantara ni adalah sistem yang baik. Boleh menyebabkan orang yang bukan penutur bahasa Arab boleh baca Quran dengan baik. Itu terbukti. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita orang Malaysia ke, orang Indonesia ke, orang-orang Nusantara kita ni lah, okay, bila mana masuk majlis tilawah, dia boleh menang. Memang dia boleh menang. Dia boleh mengalahkan qari-qari yang mungkin ada sijil yang lebih tinggi pendidikan ni tentang Quran. Tapi dari segi dia faham, dia mungkin tak faham. Mungkin tak faham. Ada sekarang mungkin dah ramai yang faham. Cuma dulu-dulu kalau kita tengok, biasanya kehebatan satu orang itu dilihat daripada kefasihan dia punya sebutan huruf tu, yang disebut dalam disiplin ilmu dia panggil fasahatul lisan, lisan yang fasih. Yang kedua, kebolehan untuk menyusun ayat Quran yang dibaca dengan lagu yang nak dipadukan, diserasikan. Tarannum lah. Maknanya dia boleh match supaya tak berlaku pelanggaran hukum tajwid yang ketara. Tapi macam-macam mana pun orang yang duduk dalam bidang tarannum, banyak orang yang saya temui, qari, tak kiralah dia antara bangsa ke, dia kebangsaan ke, mengakui bahawasanya orang yang baca Quran dengan tarannum mesti dia akan kona lebih sikit pada mat dia. Sebab dia nak rhythmkan dia punya lagu tu dengan ayat tu. Maknanya dia akan pergi kepada satu perbahasan lain lah, iaitu dia sengaja memanjangkan mat. Sebab mat, kalau orang belajar tajwid ni, dia ada 3 je. Mat yang kita belajar tu banyaklah, mat lazim, kalimi apa semua. Tapi pembahagian paling asas, al-qasr, at-tawassut dengan al-mushbi'. Ini orang belajar kitab-kitab qiraat ataupun kitab tajwid yang tinggi, dia akan sebut yang ni dulu. Qasr maksudnya 2 harakat, tawassut 4 dan 5, al-mushbi' 6 harakat. Paling tinggi 6 harakat, tak lebih daripada tu. Dan antara qiraat yang membaca dengan mat yang 6 harakat ni, al-mushbi' ni, ialah qiraat Warsh. Kalau tuan-tuan dengar orang baca, dia macam mat asli dia pun 6 harakat, itu biasanya qiraat Warsh. Qiraat Warsh ni antara qiraat yang digunakan sebagai qiraat induk, bacaan Quran induk bagi orang-orang Islam di bahagian barat, di Morocco,
Maghribi, di Libya, Tunisia, dan juga orang-orang Islam di bahagian Afrika pun banyak baca dengan bacaan seperti itu. Cuma kita yang Nusantara ni kita baca dengan riwayat Hafs an Asim yang meraihkan semua tiga pembahagian mat itu, Al-Qasr, At-Tawassut dan juga Al-Mushbi'. Okay. Cuma nak katanya zaman tu dan sekarang ni lah, orang yang disebut sebagai qari ni dia ada fasahatul lisan dan dia ada kemahiran mengalunkan bacaan Quran tu dengan baik. Tak nampak lagu dia tu pelik, nampak lagu dia tu ikut tone lagi lah. Okay. Yang kedua, qiraah merujuk kepada apa sahaja boleh dibaca seperti buku, surat khabar dan selainnya. Maknanya bila mana sebut qiraatul kitab, pembacaan kitab, maknanya kita baca kitab. Qiraat ni dia tak spesifik kepada Quran saja. Semua bahan bacaan pun dikira sebagai qiraah. Yang ketiga, qiraah sekadar bacaan bagi tujuan untuk mendapatkan pahala. Tilawah pula ada makna mendalami kalimah dan mengamalkan. Tilawah ni dia sudah ada unsur menghayati, tapi sikit je. Dia cuma nak tahu maksud perkataan tu saja dari segi bahasa. Tapi kalau dia ada maksud yang lagi mendalam, dia tak bahas dalam proses tilawah. Sebab tu kalau orang belajar qiraat ni lah qiraat 7 ke qiraat 10 ke, masuklah qiraat yang ke-14 pun dia qiraat ni ada 10 yang mutawatir, 4 yang diragui. Orang belajar qiraat dia tahulah. Orang student-student yang ambil diploma qiraat apa semua ni kan, sekarang dah banyak universiti dan pusat pengajian macam tu, Darul Quran, Jakim semua ni lah. Okay. Dia ada 10 qiraat mutawatir mengikut susunan matan Syatibi ataupun matan Ad-Durrah. Yang baki 4 lagi tu ialah qiraat yang syadzah, qiraat yang tak boleh dibaca Quran dengan macam tu, tapi dipelajari untuk tahu orang tu baca betul atau salah, dipelajari jugalah. Okay, cuma dia nak katanya qiraat ni antara bidang yang memerhati kepada bacaan. Dia tak bincang ayat ni dia boleh sentuh akidah part mana, dah dia tak bincang untuk tu. Qiraat dia tak bincang yang tu. Dia hanya cuma bincang ayat ni nak baca dengan imalah ke, nak baca dengan isbat alif ke, dengan buang alif ke, dia baca macam tu saja. Maknanya dia hanya bincang yang tu. Okay. Jadi qiraah ialah level yang paling rendah dan tilawah. Muka surat 51, maksud tadabbur. Syekh Dr. Musa'id At-Tayyar berkata, tadabbur ialah melihat secara mendalam di sebalik sesuatu dan memikirkan kesan daripadanya. Okey. Bila mana kita naik kepada stage tadabbur, tadabbur ni ialah kita baca dalam keadaan kita dah faham ayat tu, tapi bukan setakat faham perkataan, tapi dia nak teliti dan nak tahu apa kesan ayat tu pada kita. Okay. Contoh, kalau orang yang pandai bahasa Arab, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang ni masih lagi dalam fasa tilawah lagi. Tilawah. Dia faham maksud tu, maksud ayat tu dia faham. Tapi kalau orang yang tadabbur, dia akan naik stage dia akan fikir, kenapa perkataan pertama Alhamdu? Kenapa tak pilih perkataan lain dalam bahasa Arab yang sama makna dengan puji, letak situ? Kenapa Tuhan memilih Alhamdu? Kan ada lagi perkataan lain yang bermakna puji, antaranya Al-Madhu As-Sana'u. Okay, yang ni dia dah kritikal sikit. Lepas pada tahu kenapa pilih perkataan tu, kenapa tak pilih perkataan lain, dia akan tengok ma'al. Ma'al ni dalam bahasa Melayu maksudnya lah kesan implikasi kita baca ayat tu. Jiwa kita akan rasa macam mana, dia akan tuntun dan dia akan pimpin jiwa kita. Yang ni lah bacaan para sahabat. Bacaan para sahabat. Sebab tu kalau tengok para sahabat yang kalau dia salat malam, ulang satu ayat je, satu ayat sampai ke subuh, kerana ayat tu telah menjentik hati dia dan dia telah perbetulkan balik bacaan tu. Kalau kita hanya duduk pada stage qiraah dan tilawah, kita akan seronok bacaan itu bila mana dia baca fasih dan dia baca sedap. Tapi kalau yang baca tak fasih, lidah dia telur dan dia baca pula tak sedap, tak rasa apa kita, rasa nak maki dia pun ada. Sahabat dia beza, yang datang baca tu sedap ke tak sedap ke,
ayat tu boleh bagi kesan. Ini tadabbur. Ini tadabbur. Tilawah ni sebab tu kalau tuan tengok orang tilawah kan, dia baca, dia bubuh lagu sedap-sedap sikit. Dalam Tarannum ni dia ada 7 lagu basic. Bayati sampailah pada Jiharkah. Antara 7 lagu tu Bayati, Nahwan, Hijaz, Sabah, apa lagi, ada beberapa lah lagu dia tu. Dalam setiap satu lagu tu ada pecahan lagu-lagu lain pula. Okay. Antara lagu yang orang kata boleh mendirikan bulu roma orang lah, ialah lagu Nahawan. Ni banyak qari saya tanya macam tu lah, lagu Nahawan. Lagu Nahawan ni kalau bagi je, orang duduk bawah ni bukan setakat Allah, berdiri lah. Tuan-tuan tengok kan, majlis bacaan Tarannum ni kalau di Mesir, di Pakistan, Malaysia pun ada. Saya tak tahulah kawasan utara macam mana, tapi di pantai timur waktu saya kecil-kecil dulu dia ada. Orang-orang yang pandai baca Quran berlagu ni, seminggu sekali dia akan buat perkumpulan dekat rumah tertentu. Sebab saya ni duduk kawasan Felda, dia ada beberapa orang yang pandai baca Quran berlagu. Dia tak panggil Tarannum lah, dia panggil lagu. Okay. Jadi hari Jumaat ke ataupun hari Minggu ke, dia akan pergi kumpul rumah orang tertentu. Sebab rumah orang kampung ni dia ada beranda yang luas. Dan biasanya orang kampung ni, di antara kemahiran dia dalam agama lah, dia ajar mengaji orang. Biasanya macam tu lah. Okay, jadi dia ada anak-anak murid dia yang agak okey performa dia akan memperdengarkan bacaan. Malam tu ramai lah orang, termasuk orang tak belajar mengaji dengan dia pun datang sebab nak dengar bacaan Quran. Ia hanyalah as a entertainment saja. Daripada tengok wayang kulit dengan orang main dikir barat, tengok yang tu. Ini bagi orang kampung dulu lah, zaman-zaman TV tak apa-apa nak ada sangat. Okay. Jadi semua tu baca Quran, bagi lagu sampai keluar urat. Baca Nahwan, tiba-tiba yang duduk bawah tu Allah, tayyib. Dia tak boleh sebut tayyib sebab dia Melayu ni macam tu lah. Dia pun tayyib, lepas pada tu dia pun gitikan nombor ekor, selesai dia. Cuma saya nak kata dia layan lagu. Dia tak ada tadabbur. Dia layan lagu, sedap betul layan lagu. Bahkan dia menjadi profession yang diidamkan oleh orang. Ukuran anak saleh boleh pandai baca Quran berlagu dah okey. Mana nanti ayah dia mati, dia boleh baca pederah Quran apa semua kat rumah dia. Tapi dia tak tahu apa pun. Itu kadar orang dulu lah. Sebab tu kalau tuan tengok kan, di Indonesia ke, di Pakistan ke, yang baca Quran sedap ni sampai setengah jam. Dia bukan macam kita ada majlis rasmi, orang pun baca Quran. Majlis kerajaan ke apa semualah, baca Quran. Baca dengan berlagu lah. Itu sekadar nak mengambil berkat daripada tilawatul Quran. Itu okey lah. Okay. Tapi dia ada setengah-setengah tempat ni di dunia ni, macam di Iran, di Pakistan apa semua ni, dia buat majlis baca, dia panggil qari yang sedap, yang nafas panjang, badan besar, paru-paru pun besar. Sebab nak bagi nafas panjang ni kena paru-paru besar lah. Dia boleh borong 3-4 baris satu nafas je. Okay. Dia baca. Kalau di Pakistan lah, ni yang saya tengok. Di Indonesia pun nak ada budaya ni. Dia baca sedap, seorang datang keluar duit tebal tu, tabur atas kepala kawan tu. Dia duk tarik sedap. Ini jahanam lah. Lepas kawan tu tarik senapa, dia pun senyum mata, tak tahu apa. Yang ni tak jadi. Yang ni tidak memberi apa-apa kesan pun. Baca Quran, dapat pahala baca je lah. Okay. Tapi tadabbur, suara tak sedap pun, dia boleh menyentuh perasaan orang tu. Itu beza. Yang kita nak dan idamkan ni tadabbur. Sebab Tuhan banyak tekan yang tu. Afala yatadabbarunal Quran. Tuhan tak kata afala yataghannamuna al-Quran. Kenapa kamu tidak sedapkan bacaan Quran tu dengan bubuh maqamat situ? Saya bukan anti pada orang baca Quran dengan maqamat ni, tapi kadang-kadang dia over sangat. Dia tak naik stage, dia tak pergi pada tafsir, dia tak pergi pada tadabbur. Okey. Seterusnya, saya rasa tak ada benda yang kita nak clearkan sangat pada tadabbur tu. Cuma muka surat 52 tu dia ada sarankan beberapa kitab A sampai L. Ada banyak kitab lah tu. Tu semua kitab tu kebanyakannya dalam bahasa Arab lah, untuk kita tengok tentang tadabbur. Cuma yang saya boleh suggest ini, untuk yang tak boleh bahasa Arab, ada satu orang di Malaysia kita ni, Ustaz Syahri Abdul Rahman daripada Tadabbur Center. Yang ni banyak usaha-usaha untuk membuka buah-buah tadabbur kepada orang awam. Tuan-tuan boleh tengok buku-buku dia yang dia hasilkan, dan kuliah-kuliah dia dalam page Tadabbur Center ialah buku-buku yang bermanfaat
Dia macam-macam dia buat, kompas Al-Quran, kompas surah Al-Mulk, kompas Anbiya dalam Al-Quran. Dia cuba asingkan benda-benda tu untuk kita mudah, dan semuanya adalah bahasa Melayu dan bahasa yang standard, mudah lah. Tadabbur surah Luqman, kadang-kadang dia buat buku yang bertajuk tadabbur surah tertentu. Cuma saya nak sebutnya, itu usaha yang bagus lah, usaha yang bagus. Ada satu benda yang dia boleh encourage orang awam untuk lebih seronok memahami Quran, dan boleh pakai untuk diri sendiri, boleh tengok, boleh introspeksi diri dia pada waktu tu. Okay. Seterusnya kita tengok muka surat 53, maksud tafsir. Imam Az-Zarkashi menyatakan tafsir adalah satu bidang ilmu yang dapat diketahui dengannya kefahaman berkenaan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, serta penjelasan makna-maknanya, mengeluarkan hukum hakamnya dan hikmahnya. Hal ini memerlukan penguasaan ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, bayan, usul fiqh, qiraat, asbabun nuzul, dan an-nasikh wal mansukh. Ini yang disebut dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran oleh Badruddin Az-Zarkashi. Masuk tafsir ni ialah teliti ayat tu untuk proses ayat tu dan apply sama ada dalam ibadat, dalam perundangan, dalam muamalat, munakahat. Maknanya kita pecahkan daripada ayat tu hukum hakamnya. Ini kerja para ulama lah ni. Dan tafsir ni dia ada kecenderungan yang berbeza-beza. Ada sebahagian para ulama dia ambil tafsir maudhu'i. Dia pilih beberapa ayat, selektif ayat dia pun keluarkan tafsiran. Ayat ni maksud apa? Ayat ni celaan kepada ahli kitab. Ayat ni berkenaan dengan faraid. Ayat ni berkenaan dengan nikah kahwin. Ada sebahagian ulama dia buat tafsir, nama dia tafsir ayat ahkam. Dia keluarkan hukum hakam fiqh semata-mata, dia tak sentuh yang lain-lain, isu akidah. Ikut kecenderungan masing-masing. Cuma biasa bila mana kita sebut tafsir, kebanyakan para ulama ni dia maudhu'i, dia cover semua. Dia ambil semua tajuk. Antaranya tafsir Ibnu Katsir. Ataupun Nusantara kita ni ialah tafsir Al-Azhar oleh Profesor Hamka. Yang tu semualah dia cover. Tapi taklah dia terang secara detail satu-satu hukum tu. Antara tokoh mutaakhir yang besar jasanya yang cuba untuk mausu'i, ensiklopedia-kan tafsir tu ialah Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir dia, Tafsir Al-Munir. Yang ni antara usaha yang dia buat untuk jadikan satu tafsir yang berhimpun padanya hukum fiqh segala-galanya lah dalam tu. Itu maksud tafsir. Tafsir dia bukan tadabbur. Tadabbur ni kita hayati untuk kita bina spiritual yang baik, untuk kita, orang kata apa, centerkan balik emosi yang tak center, ataupun nak bagi akal kita fikir elok. Itu tadabbur. Yang ni lebih tinggi berbanding tafsir. Maknanya nak pergi kepada tadabbur tu dari segi sekuen dia ialah qiraah, tilawah, tafsir, tadabbur. Di atas sekali. Tadabbur paling atas. Cuma nak katanya itu ialah benda-benda yang kita kena tahulah beza antara semuanya. Cuma orang yang dah sampai pada level tadabbur, orang baca panjang pun dia tak ada masalah, orang baca pendek pun dia tak ada masalah. Dia terkesan. Orang kata apa, dia bawa jiwa dia. Sebab tu kau tengok orang yang jadi imam, yang dia boleh nangis apa semua tu, imam yang boleh menangis apa semua tu, dia dah mencapai pada tadabbur. Sebab dia nampak. Sebab memang hakikatnya tabiat orang yang mengenali kebenaran, dia akan mengalirkan air mata. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam surah Al-Maidah, kalau tak silap, awal daripada juzuk yang ke-7, cerita tentang bagaimana Ja'far bin Abi Talib terangkan kepada Ashamah An-Najashi. Terangkan kepada Ashamah An-Najashi tentang status sebenar Nabi Isa AS. Sehingga Allah Ta'ala sebut kisahnya tu dalam permulaan juzuk yang ke-7. Kalau kita tengok juzuk ke-7 ni surah Al-Maidah, iaitu ayat yang berbunyi, ayat yang ke-83, kita boleh tanda ayat tu, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Apabila mereka mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib, iaitu An-Najashi, raja Habsyah Kristian tu,
apa yang diturunkan kepada Rasul, iaitu Nabi Muhammad. Tara a'yunahum, mereka orang Islam tengok mata An-Najashi bergenang dengan air mata. Tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq, kerana kesan mengenali kebenaran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Lalu berkata An-Najashi dan orang-orang Islam yang bersama pada waktu itu, wahai Tuhan kami, kami beriman dan golongkan kami daripada kalangan orang yang bersaksi terhadap kebenaran itu. Tabiat dia macam tu. Sebab tu Imam An-Nawawi dia sebut antara tanda-tanda tadabbur tu dia makan dekat orang tu, dia datang perasaan nak menangis itu tanpa dibuat-buat. Itu kesan tadabbur lah. Kesan tadabbur. Kita ni payah nak cari tu. Yang pasti bacaan Quran ni dia tak mendatangkan rasa menangis, mendatangkan rasa mengantuk mungkin. Okay. Cuma nak katanya itu antara indikator yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Orang yang boleh rasa yang ni, dia akan nampak dan dia akan rasa sayang dengan Quran tu sehingga dia tak boleh lepas diri dia daripada Al-Quran. Rukun dan syarat tadabbur, muka surat 56. Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt, okay, kita tengok dia ada senaraikan tu tafsir-tafsir, banyak dia senaraikan tafsir tu, muka surat 53 sampai 55 tu. Yang tu kita boleh baca sendirilah, tapi semua tu dalam bahasa Arab lah kebanyakannya. Okay. Cuma saya suggest lah tafsir Al-Azhar tu antara yang okey, tapi tuan-tuan kena cari yang dah diedit dalam bahasa Melayu Malaysia. Sebab kalau beli yang cetakan Indonesia, dia pakai bahasa Melayu Jawa sebenarnya, bukan bahasa Melayu yang dipertuturkan oleh orang Minangkabau. Sebab tafsir Al-Azhar tu pun sendiri dia mengalami proses beberapa kali juga dinilai balik. Hamka memang tulis dengan bahasa orang Minangkabau. Bahasa orang Minangkabau ni dia masih lagi dekat dengan bahasa Melayu orang Malaysia duk cakap. Tapi kalau dia dicetak oleh syarikat percetakan di Jakarta ataupun di Jogja ni, dia akan masuk dah perkataan-perkataan yang bersifat Jawa. Sebab tu tuan-tuan akan jumpa kita hendaklah menjadi Islam Puritan. Kau tahu apa maksud Islam Puritan? Saya mula-mula baca tafsir Azhar, Jahannam betul. Puritan, apa benda Puritan? Rupanya dia datang daripada perkataan purification tu ya. Iaitu Islam yang ditapis betul. Mana nak kata dia punya bahasa tu agak terlalu, kesan Jawa dia tu tinggi. Tapi kalau kita belik yang cetakan asal daripada daripada Minangkabau tu, daripada Sumatera tu, dia lain. Yang Malaysia sekarang ni apa saya tak ingat apa cetakan yang ada PTS ke apa, saya tak pasti. Yang tu dah clear, dah dibuang dah. Bahkan ada nilai tambah lagi, hadis-hadis yang tak dijelaskan status pun dijelaskan dan diperbetulkan oleh editor dia. Sebab tu kita akan tengok Hamka ada kritik beberapa, terutamanya isu tentang pemakaian hijab bagi orang perempuan. Maknanya Hamka dia macam tak suka budaya masyarakat Melayu di kampung dia ni terlalu menyusahkan orang perempuan nak salat. Bila mana nak salat saja kena pakai telekung. Sedangkan telekung tu dia bahagian daripada adat, tapi dia guna perkataan telekung tu, dia sebut mukenah. Tu bahasa orang Minangkabau. Mukenah ataupun mukana. Orang Terengganu panggil kana. Telekung ni lah. Kana tu maksudnya telekung yang boleh masuk tangan tu. Telekung lama dulu. Telekung Siti Khadijah ni dah cantik dah. Telekung lama tu dia macam ada tangan. Nak buat prop hantu boleh yang tu. Okay. Cuma nak katanya dia ada boleh masuk jari siap. Yang tu dia panggil mukenah dulu. Okey, mana Hamka guna bahasa tu. Yang Jawa lain pula lah. Cuma nak katanya paling kurang kalau kita boleh baca yang tu dah okey lah. Tafsir Nurul Ihsan pun boleh yang kitab Jawi tu, tapi bahasa Jawi Fatani tu dia kadang-kadang dia tak boleh nak, kita tak dapat nak tangkap apa dia nak sebut. Cuma yang Hamka ni dah banyak editor dan dah banyak kemas kini. Itu yang saya rasa paling terbaik lah untuk kita baca kalau kita tak boleh baca yang Arab lah. Okay. Rukun dan syarat tadabbur ada 3 yang dia sebut sini. Kita tengok yang pertama. Rukun tadabbur secara umumnya ada 3, iaitu meliputi yang pertama pentadabbur, iaitu orang yang nak tadabbur Quran tu lah, kita lah. Saya tak nak urai panjangnya tu, yang itu clear. Yang kedua
percakapan tadabbur difahami. Maknanya orang yang menyampaikan tu dia boleh terangkan isi Quran dengan baik. Pentadabbur tu dia boleh persembahkan Quran tu dalam laras bahasa yang terbaik dan difahami oleh orang dan tak berat. Sebab tuan-tuan kena tahu sifat Quran ni ialah mudah difahami, mudah dihafal. Sebab dalilnya 4 kali dalam Quran Tuhan sebut. Dalam surah Al-Qamar kalau saya tak silap, Allah Ta'ala sebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali. 4 tempat dalam Quran ayat yang macam tu. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingati, dihuraikan, dikaji, dibuat apa-apa saja untuk keluarkan faedah. Fahal min muddakir. Kenapa kamu tidak menjadi orang yang ambil peluang itu? Maknanya Al-Quran basically dia mudah untuk kita berinteraksi dengannya. Cuma nak mengamalkannya tu mungkin berat lah. Sebab mengamalkan Al-Quran ni dia perlu kita bertarung dengan hawa nafsu dan syaitan semualah. Yang ketiga, perbuatan tadabbur, action daripada tadabbur tu. Ia merangkumi beberapa perkara berkaitan dengan hukum-hukum tilawah, kaedah tilawah, masa tilawah dan selainnya. Adapun syarat-syaratnya adalah muka surat 57, wujudnya mereka yang ingin mendengar, membuka dada dengan lapang untuk menyentuh hati dengan tadabbur. Maknanya proses tadabbur tu akan sampai maksud sekiranya orang yang datang tu dia tak bawa propaganda dia tak bawa persepsi dia yang negatif, dia tak bawa hukuman yang dia taksub padanya, maka dia akan dapat kesan tadabbur. Syarat-syarat dia. Yang ke B tu, perbuatan mukallaf iaitu pentadabbur membaca dengan baik dan menumpukan perhatian pendengaran. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan pada kamu Quran, istami' ni maksudnya dengar, bagi teliti, wa ansitu dan diam, la'allakum turhamun, moga-moga turun rahmat pada kamu. Sebab tu Al-Imam Asyuti melarang perbuatan menjadikan bacaan Al-Quran sebagai penghias bunyi-bunyian. Macam kita sekarang ni lah, buka kedai pasang Quran. Boleh ke tak boleh? Okay. Ada para ulama yang membolehkan, tapi kita tidak beradab dengan Quran lah. Pasar raya ke apa, pasang Quran apa semua, dia macam Quran tu dia bukan macam lagu-lagu yang nak diperdengarkan. Bila mana kita dengar Quran, dia ada tanggungjawab, iaitu kita kena diam dan kita kena perhati ayat tu. Sebab tu kalau kita pergi majlis hafazan ke, majlis tilawah Quran ke, memang sekarang ni lah yang JAKIM apa semua duk buat, yang negeri pun duk buat ni, memang akan ada selepas satu orang peserta buat persembahan, maka akan ada satu orang ni dia akan buat ulasan daripada ayat tu. Sekarang ni JAKIM dia buat macam tu lah, yang peringkat kebangsaan dia ada ulasan, supaya kita tak datang tak tahu apa. Sebab kita kadang-kadang tak tahu ayat berapa yang dia baca. Dia orang duduk tengok daripada rumah, dia tahulah sebab dia ditayang di hadapan. Orang tengok secara live dia tak tahu sebab benda tu tak keluar pada depan mata dia. Okey. Cuma nak katanya ialah itu ialah satu usaha lah, satu usaha. Dulu kalau tuan-tuan ingat kan, dulu ada satu rancangan reality TV yang saya berkenan lah rancangan tu. Dia bukan macam Imam Muda apa semua ni. Nama dia Akademi Al-Quran. Lama dulu, yang melahirkan kori-kori yang betul-betul berkemampuan lah. Sebahagian daripada juri-juri dia tu ialah guru-guru yang saya belajar di Terengganu dulu. Ada seorang dah meninggal, Ustaz Abdul Rahim bin Yusuf, pensyarah bidang Quran di UIA, meninggal COVID baru ni. Cuma saya nak katanya itulah rancangan reality TV yang saya sepuas hati, sebab dia memang bincang benda-benda yang core lah kita kira. Yang dah kemudian ni Imam Muda apa semua ni dia macam dah macam nak pergi lebih kurang Akademi Bahasa Siar pun. Dia tak pergi ke arah tu sangat lah. Yang tu memang dia fokus bidang Quran. Dia bagi penekanan, maknanya bila mana sampai minggu untuk dia persembahkan, dia bagi soalan-soalan, baca dengan qiraat sekian, menggunakan tadabbur, menggunakan taranum sekian. Lepas tu keluarkan sikit istifadah. Sebab tu kau tengok sekarang majlis tilawah ni, majlis tilawah, selepas pada orang tu baca, dia akan minta, juri tu akan minta supaya terang sikit apa yang kamu baca. Itu peraturan baru JAKIM. Saya tahu ni sebab saya jadi juri minggu depan di Perlis ni. Maknanya
Orang yang baca Quran tu dia bukan baca sampai merah muka, sampai keluar urat, bukan baca semata-mata. Habis nanti dia kena beritahu, dan dia ambil markah juga daripada jawapan dia tu, supaya dia tahu apa yang dia baca. Itu usaha nak bagi ada kesan daripada Quran. Okay. Kemudian yang C tu, pentadabbur meraihkan pendengar apa yang dibaca, disampaikan dan didengarkan. Ini general je lah. Maknanya Quran ialah untuk diberi perhatian, bukan untuk halua telinga semata-mata. Tingkatan tadabbur yang ni pun tak banyak benda sangat lah. Ada lebih kurang 4 sebelum kita habiskan bab yang kedua ni. Okay, kita tengok. Syekh Salman bin Umar As-Sunaidi dalam kitabnya Tadabbur Al-Quran membahagikan tingkatan tadabbur kepada 4 tingkatan. Muka surat 58. Pertama, berfikir, merenung dan mengambil iktibar. Berfikir maknanya tafakkur, merenung maknanya ta'ammul. Itu dalam bahasa Arab lah. Lepas tu baru kita akan keluar natijah dia, tadabbur. Itu common dan general berdasarkan daripada ayat Quran. Daripada surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut, kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami untuk generate akal kamu berfikir. Tujuan Quran dibacakan, dipersembahkan, diturunkan untuk pandu manusia fikir benda betul, supaya dia tak fikir benda-benda yang tak sepatut dia fikir. Sebab tu berlakunya overthinking kalau orang yang jauh pada Quran ni. Bukanlah saya nak kata overthinking tu salah. Normal dengan hidup zaman sekarang, dengan macam-macam komitmen yang ada, orang yang baca Quran selalu pun dia akan kena overthinking. Overthinking ni dalam arti kata lain, runsing, banyak benda fikir, terganggu dengan komitmen, macam tu lah lebih kurang. Okay. Cuma nak katanya bila mana kita baca Quran, dia akan generate benda lain, dia akan stabilkan, tak terkesan sangat. Okay. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, muka surat 48 lagi, memberi kesan dan khusyuk kepada hati. Yang ni yang kata apa, core jugalah untuk dapat ni. Daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, muka surat 59 tu, itu dalil ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang beriman bila mana dia diperingatkan mengenai Allah, wajilat qulubuhum. Perkataan wajilat qulubuhum, dia terjemah gementarlah hati mereka. Perkataan jalla yajlu, maksudnya hatinya menjadi tenteram. Kita akan terjemah hati, perkataan qulub ni, tapi yang tepatnya dalam bahasa Melayu ianya lah jantung. Qalb dengan makna jantung. Okay. Dari segi sains, sebab ada beberapa orang tokoh yang cuba cek balik maksud perkataan wajilat ni. Wajilat ni maksudnya dia akan balikkan degupan jantung tu kepada degupan jantung yang normal bila mana kita dengar Quran. Ini dibuktikan. Ada satu orang penceramah international yang terkenal, tuan-tuan kenal dia ni, Noman Ali Khan. Dia selalu duduk cakap tentang Quran. Okay. Allah Ta'ala uji anak dia. Dia kan duduk di Europe kan. Saya tak pasti dia duduk Europe negara mana. Okay. Allah Ta'ala uji anak dia ni ada penyakit kompilasi jantung. Saya tak pasti lemah jantung ke, jantung berlubang ke, anak dia kecil lagi. Lalu dia dimasukkan dalam ward untuk dapat rawatan rapi daripada doktor. Dan dalam ward tu ada pesakit-pesakit kanak-kanak yang lain yang mengalami masalah jantung yang berbagai-bagai. Dan mereka tu anak daripada kalangan non-Muslim. Bila mana dia teman anak dia tidur malam-malam, untuk dia tenangkan anak dia, dia akan baca Quran. Orang yang duduk dalam wad ni, dia akan tahu lah kan ada satu mesin yang akan jaga degupan jantung kita tu. Okay. Jadi dia akan baca Quran. Okay. Sehinggalah benda tu menarik perhatian doktor yang jaga wad tu dan juga nurse yang jaga wad tu. Nurse tu tanya dia ni, Noman Ali Khan ni, kamu baca apa pada anak kamu? Dia kata ini ayat-ayat yang merupakan ayat daripada kitab suci orang Islam. Dia kata waktu kamu baca, kami yang duduk dekat komputer depan ni, kami monitor semua alat yang jaga degupan jantung. Dan semua budak-budak yang kita pantau tu, degupan jantung dia normal, heartbeat dia tu normal, semua normal. Dia kata kalau boleh mari malam esok baca lagi. Bagi dia normal. Bila mana normal tu, dia akan mengurangkan risiko dan stres untuk dia kena kesan sakit dia tu. Ini dari segi sains je lah. Okay. Perkataan wajilat ni, dia akan
turn balik heartbeat kita tu kepada normal. Sebab orang yang stres, degupan jantung dia akan laju. Orang yang emosi dia terganggu, degupan jantung dia tak normal. Ataupun orang yang terpengaruh dengan benda-benda lain yang masuk dalam badan dia, alkohol ke, dadah ke, apa saja yang akan mengganggu degupan jantung dia. Allah Ta'ala kata orang beriman, bila mana dia diperdengarkan ayat Tuhan, degupan jantung dia akan normal. Wajilat tu maksudnya degupan jantung tu normal. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, bila mana dibacakan padanya ayat Tuhan, zadatuhum imana. Itu dari segi fizikal yang kata degupan jantung normal. Bertambah keimanan itu ialah spiritual. Yang ni tak ada alat berleksan. Yang ni ialah pengalaman spiritual orang tu. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Dan action yang akan keluar daripadanya ialah dia akan lebih bertawakal. Contoh saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada masalah, berat hidup dia, banyak ujian. Tiba-tiba dia ambil Quran, dia tadabbur Quran. Tadabbur Quran tak selesai masalah. Itu benda yang tuan-tuan kena tahu. Ambil Quran, dia tak akan menyebabkan masalah yang kita hadapi tu terungkai sendiri. Masalah tu kita kena selesai kak, kita kena berhabis. Cuma kita overthinking masalah tu, dia akan slow. Kita baca Quran, dia makin slow. Kita pun fikir masalah ni nak pergi tak ke mana sangat, last kali dia akan habis kak. Okay. Waktu tu daripada heartbeat kita tinggi dengan sebab duk fikir, kalau cek darah pun memang kena darah tinggi lah waktu tu. Confirm sangkut dah. Okay. Dia akan normal. Okay. Lepas tu dia akan bertambah iman. Yakin Tuhan yang memberi benda ni. Dan dia akan pergi pada action seterusnya. Dia tawakal. Bila mana dia rasa sempit, dia akan tawakal lah. Okay. Itu action daripada tadabbur. Sebab tu benarlah kalau para ulama sebut kalau ada masalah baca Quran. Tapi dia bukan semudah serabut-serabut tu ambil terus. Kita kena cari tone suasana jugalah untuk dapat benda tu. Cuma usaha yang macam tu, itulah usaha yang mujarab sebenarnya. Okey. Poin seterusnya yang hadis tu tak apa, kita tak perlu baca lah. Okey. Tingkatan seterusnya tu tingkatan kedua kan. Okey. Tingkatan yang ketiga muka surat 62. Tingkatan ketiga tadabbur, mengamal, tunduk dan patuh. Ini dia bagi banyak dalil Quran tu. Okay. Daripada surah Al-An'am dengan surah Az-Zumar. Okay. Dua-dua ayat tu nak sebut pada kita antara kesan pada tadabbur, badan jadi ringan nak beribadah, dia tak berat. Walaupun ibadah tu hakikatnya berat. Itu kesan tadabbur. Dia menukar dan memberi kekuatan kepada fizikal. Sebab bila mana heartbeat dah okey, kita punya jantung, pemikiran semua dah elok, maka badan fizikal kita ni akan happy dengan benda tu. Dia akan rasa ringan untuk buat benda tu. Walaupun di mata orang lain dia berat, tapi dia seronok, dia healing dengan cara macam tu. Ni saya cerita pengalaman saya sendirilah. Waktu saya belajar di Jordan tahun 1, tahun 2012 ataupun 2011 lebih kurang. Saya cuti Ramadan, saya tak balik Malaysia. Saya pergi beberapa tempat di Jordan ni untuk kita salat tarawih lah. Antaranya ada satu tempat di Amman, nama dia Abdun. Di Amman ni, Abdun ni terkenal dengan satu orang penceramah, Dr. Ahmad Naufal. Ni tokoh tafsir Jordan, tapi dia tak berapa keluar ke kaca TV ni ataupun tak berapa mendapat perhatian macam tokoh-tokoh lain, sebab dia terlalu pekat dengan bahasa daerah dia. Kalau dia bercakap bahasa Arab, dia bahasa daerah, dia bukan bahasa Arab standard. Bahasa Arab standard ni mungkin orang akan terjemah dia punya video dia. Dr. Ahmad Naufal ni kalau dia cakap semangat, orang kata apa, dia boleh menjentik perasaan orang. Tapi problem dia, kita kena fahami bahasa percakapan orang Jordan tu dulu, bukan bahasa Arab standard, bahasa Arab Jordan tu dulu. Okay. Ada satu masjid tempat dia kuliah tu, tempat dia bagi tazkirah Ramadan ni. Masjid tu buat salat tarawih dengan bilangan rakaat dia 4 rakaat je. Dia bukan 8-20, isu dia 4 je dia buat. Lagi sikit. Saya duk ingat 4 tu, 4 cepat habis. 8.45 boleh keluar lah kot. Rupa-rupa 4 tu dia habis pukul berapa tuan-tuan? Dia habis pukul 3.45 pagi 4 rakaat tu. Sebab apa? Sebab imam tu akan baca rapat sampai ke waktu sahur. 4 rakaat dia buat, 2 rakaat. Okay. Satu rakaat. Rakaat pertama tu isyak pada waktu tu saya ingat lagi masuk sekitar pukul 8.50 isyak. Okay. Salat isyak apa semua selesai, salat lebih kurang 9 suku. Sebab sana memang
Kata apa, waktu siang dia agak panjang, kita akan buka puasa sekitar pukul 8 ataupun 7.50 lah, lewat. Jadi 9 suku start salat tarawih untuk 2 rakaat pertama. 9 suku dia baca pada malam tu permulaan daripada surah Al-An'am. Permulaan pada surah Al-An'am. Okey. Maknanya dia cover beberapa surah. 9 suku dia rokok untuk rakaat pertama pukul berapa tuan-tuan agak-agak? Pukul 11.45. Tuan-tuan tengok. Saya rokok tu ketar dah lutut. Kita waktu tu umur 19 muda dalam hati malam ni aku datang masjid ni. Esok aku tak datang. Okey. Habis 2 saya belah. Saya tak tunggu yang 4 tu. Saya rehat. Cuma saya tengok jemaah-jemaah yang datang tu majoriti ialah warga emas. Masjid dia tak besar. Masjid lebih kurang tempat kita ni lah. Masjid dia tak besar sangat, masjid-masjid terpencil ni. Okey. Waktu rehat tu habis 2 tu dia rehat. 11.45 tu sekitar pukul 12 lebih tu dia rehat. Dia nak sambung balik dalam pukul 1.30 pagi tu sampai rapat sampai pukul 3 pagi nanti untuk 2 rakaat seterusnya. Dia rehat apa semua. Saya tanya satu orang pakcik tu, masjid ni memang buat macam ni ke? Dia kata munzu 20 sana, 20 tahun lepas lagi kita buat macam ni lah. Dia kata waktu tu aku masih kerja tak bencin lagi. Maknanya dia hadir situ daripada usia dia belum habis bencin lagi. Dia duduk salat situ dan dia tak berganjak tu. Saya berganjak. Saya 2 belah dah. Okey. Dia sambung lagi. Dia tua dan dia bukan duduk atas kursi pun. Saya nak kata apa? Kekuatan fizikal dia didorong oleh hati yang nak kepada ibadah tu. Dari segi realiti, orang umur macam dia tak mampu. Orang umur muda mampu, tapi saya yang muda tak mampu. Sebab kita tak biasa. Kita baru lagi datang Jordan. Kita tak berapa masak dengan budaya Arab lagi pada waktu tu. Okay. Cuma nak katanya itu kesan daripada. Dan bacaan imam dia tuan-tuan bukan bacaan sedap. Mic speaker dia ni teruk lagi PA system ni pada tempat kita ni. Sebab ada orang kata kalau mic dia okey baru sedap. Okay. Kan tempat kita macam tu, mic okey, PA system okey, tak ada humming apa semua baru okey. Tak juga. Kita layan lagu dia. Tapi bacaan imam dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan jemput dia datang tarawih tempat kita, tuan-tuan tak akan ambil dia sampai sebulan. Seminggu pun saya tak garanti. Maknanya bacaan imam dia biasa. Tapi jemaah maintain. Moreh-moreh tak ada ah. Jordan ni dia tak ada benda-benda macam tu. Okay, dia tak ada moreh apa semua. Itu cari sendiri. Cuma saya nak kata itu benda yang saya tengok. Kesan. Dia ringan. Badan dia ringan. Cuma amalan dia orang, waktu imam tu baca, dia orang akan pegang mushaf. Tengok bacaan imam kat mana. Dia bukan ingat. Macam kita tak pegang lah. Sebab tu kita macam lalut ke lain. Kan kalau kita jadi imam ni, nak masuk musim bulan Ramadan ni, saya ingat kalau saya jadi imam tarawih, dalam surah Baqarah ni dia ada satu waladhdallin situ, laminadhdallin. Waladhdallin dalam Fatihah, lepas ada tu orang amin. Saya baca dalam surah Baqarah tu ada seorang amin belakang. Sebab dia duk ingat tu Fatihah. Maknanya dia melalut tak ke mana dah tu. Laminadhdallin, dia amin seorang-seorang. Dia tak tahu dia duk ingat apa kek gula roti mayat apa duk ada belakang dia duk ingat. Okey, dia kira nak amin je. Cuma saya nak kata itu kesanlah perbezaannya ketara. Yang keempat yang terakhir, mengeluarkan atau istimbat hukum. Yang ni bukan kerja kita lah ni. Yang ni kerja para ulama lah. Maknanya tak perlulah kita nak pergi sampai ke tahap ni. Lepas pada kita baca tadabbur Quran ni, kita mungkinlah tak dapat keluarkan hukum by technically. Cuma nak katanya ini ialah tingkatan yang tertinggi lah selepas kita menguasai semua sekali. Cuma kalau tengok muka surat 64 yang terakhir tu, ada syarat-syarat yang diletak perenggan terakhir sekali. Syarat-syarat mengeluarkan atau istimbat hukum ialah, yang pertama, tujuan tidak lain adalah semata-mata untuk menjelaskan hukum hakam. Yang kedua, mengetahui tempat-tempat dalam Al-Quran untuk istimbat dan ketelitiannya. Yang ketiga, mahir dalam ilmu berkaitan dengan istimbat. Istimbat ni maksudnya mengeluarkan hukum. Yang keempat, berdiri teguh di atas hujah dan dalil. Yang kelima, meraihkan maqasid syariah dan tujuan-tujuan ayat-ayat Al-Quran diturunkan itu sendiri. Nak tunjuk pada kita bahawa tingkatan yang tertinggi ni ialah kita boleh spread, kita boleh sebarkan nikmat tadabbur yang kita rasai itu kepada orang. Ada orang dia tak boleh sampai stage ni. Ni ulama lah biasanya yang duk buat benda ni. Kita kebanyakannya boleh pergi pada stage yang ketiga. Dia boleh amal untuk diri dia. Okey. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab yang kedua.
insya-Allah nanti kita akan sambung pada kali yang akan datang bab yang ketiga yang menjadi isi utama bagi buku ni, iaitu teknik tadabbur Al-Quran. Sebanyak 30 teknik yang dia cuba bawakan di sini. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.